Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahu hamdan hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraral sadiqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita. Terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, dengan harapan Allah akan melipat ganda lagi nikmatnya kepada kita insya-Allah. Dan alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan, kita berkumpul dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap sebagai raudhatan min riyadil jannah. Allahu akbar. Kita sebenarnya sedang berada dalam salah sebuah taman di antara taman-taman syurga Allah. Oleh kerana Allah hijabkan mata kita, Allah limitkan pandangan mata kita, maka kita tak nampak, tak dapat lihat apa yang ada dalam majlis kita. Ditakdirkan kalau Allah buka hijab mata kita, atau kalau Allah perlihatkan apa yang ada dalam majlis ini, rasa-rasa saya habis orang seremai masuk sini, tapi tak nampak. Yang penting kita diberitahu, orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini, di atas kepala kita sekarang ini sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat berebut-rebut untuk mengepakkan sayapnya, menaungi kita dengan penuh rahmat dan barakah. Dan insya-Allah sepanjang kita duduk dalam majlis ini, selama itulah kita akan mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum saya nak meneruskan ceramah saya, dengan izin dan saya minta maaf, terpaksa saya buat sedikit pembetulan. Dia sebab kita ni kadang-kadang bila terbuat benda tak betul, selagi tak diperbetulkan, selama itulah kita tak betul. Apa yang tak betulnya, tuan-tuan ya, sebenarnya dalam ucapan salam tidak ada perkataan ta'ala. Masa beri salam jangan sebut ta'ala. Ada ulama kata hukumnya makruh, tahrim, dekat-dekat haram hukumnya. Ya, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir Al-Gharaibul Quran, boleh rujuk dalam kitab Gharaibul Quran yang ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsirkan ayat 69 surah An-Nisa. Ayat 69 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 79 surah An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayat 79 surah An-Nisa, yang bermaksud, kata Allah, apabila kamu diberi satu ucapan penghormatan, yakni salam, maka jawablah dengan cara yang lebih baik, atau yang penting mesti jawab. Dalam mentafsir ayat ini, Syekh Naisaburi menulis, saya nak quote kata-kata dia, tertulis rujuk dalam tafsir nanti. Apa dia kata? Fa inna muntahal amru fis salam an yuqal assalamu alaikum warahmatullahi biduni ta'ala wa barakatuh, lianna hadha huwa al-waridu fit tasyahhud. Itulah kita tafsir. Yang bermaksud, sesungguhnya ucapan salam yang paling lengkap, paling sempurna, jangan tambah. Nah, kamu kata Assalamualaikum warahmatullahi tanpa menyebut ta'ala.
wabarakatuh, lianna hadha, karena inilah yang Allah syariatkan ketika mana kita baca tahiyat. Tu yang kita baca tahiyat tu Allah yang syariatkan. Cuba kita baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Cuba sambung. Assalamu alayka ayuhan nabi tullahi ta'ala. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Maksud itu yang Allah syariatkan. Tak ada perkataan ta'ala. Jadi kita minta bertambah. Itu salah tu. Ya. Enggak ada ulama kata hukumnya makruh tahrim. Dia kata haram hukumnya. Tapi malangnya hari ni tegur macam mana pun duduk ta'ala situlah. Malam tadi saya ceramah di Rawang. Ya. Sama juga jurubicara sebut assalamualaikum ta'ala wa barakatuh. Saya tegur direct. Macam ni lah tegurnya. Habis majlis dia untuk tutup majlis sekian. Saya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ta'ala situlah. Dia satu. Salah yang keduanya, kita nak berucap kena bagi salam dulu, bukan salam kemudian. Berpadukan hadis pendek yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Ya'la, qala Rasul as-salam qabla al-kalam. Pendek hadis. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la. Qala Rasul as-salam qabla al-kalam. Nak bercakap salam dulu. Lepas tu cakaplah. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia berucap dulu, salam kemudian. Dia berucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, debuk dah 3 minit dah. Lepas tu yang berbahagia sepulas-sepulas, padahal tak bahagia pun. Yang dimuliakan sekian sepulas-sepulas, dan lagi 3 minit. Dah 6 minit dah. Lepas tu assalamualaikum. Ada dengar tak? Ada tak? Ustaz kita lah. Maka salam jangan jawab, kata Nabi. Walaupun hukum kata memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Kalau tak jawab dosa. Semua berdosa. Ulama kata kecuali 5 ketika salam jangan jawab. 5 ketika salam tak dibenar jawab. 5 ketika salam dilarang jawab. Pertama, bila kita yakin orang yang memberi salam itu bukan orang Islam. Itu pertama sekali. Kita kenal dia, kita yakin dia bukan Islam, tapi dia bagi salam. Sebab saya di Kuala Lumpur, tuan-tuan masuk satu kedai Cina tu, sebab dia biasa dengan saya masuk saja, oh, Assalamualaikum Ji. Saya masuk kedai, oh, Assalamualaikum Ji. Bagi salam. Itu orang Cina. Saya berdoa dia tak jawab salam. Jangan jawab, dia orang kafir. Satu. Yang kedua, ketika kita sedang salat, ada seorang ulama kata ketika sedang dengar khutbah, kalau orang masuk masjid tengah baca khutbah, ada orang bagi salam, bahlul. Mana boleh bagi salam masjid tengah imam khatib baca khutbah? Kalau ada lah yang bahlul masuk masjid bagi salam, jangan jawab, buat dek je. Dia tak apa, tengah sembahyang, kalau dengar orang bagi salam jangan jawab. Macam tuan-tuan mayang maghrib tadi, di akhir semayang imam kata assalamualaikum warahmatullah. Ada tak? Tuan-tuan jawab ke? Ada orang jawab? Siapa jawab? Lingkup semayang, batal semayang. Itu 2. Yang ketiga, inilah yang cakap tadi tu. Yang ketiga, kalau ada orang berucap dulu salam kemudian salam, jangan jawab. Jangan tak faham jawab juga. Siapa yang berucap lepas barulah assalamualaikum, jangan jawab. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, qala Rasul man bada'al kalam qabla as-salam fala tujibu. Siapa yang mendahulukan ucapan, dia berucap dulu bagi salam kemudian salamnya tak payah, jangan jawab, kata Nabi. Bukan kata Nabi yang kata. Jangan jawab salam dia. 3. Yang keempat,
ketika dalam tandas. Dalam tandas, tak kiralah apa tujuan sekalipun, kalau dengar orang bagi salam, jangan jawab. Biasanya kalau dulu-dulu kita masuk jamban qada hajat, ada orang masuk jamban sama ada buang air kecil atau buang air besar. Tapi hari ini orang masuk jamban bukan untuk qada hajat, untuk perasak lubang hidung. Tempat di Kuala Lumpur, tempat-tempat lain tak ada perasak lubang hidung. Habis nak perasak lubang hidung di mana? Masuk jamban lah. Sedutlah puas-puas dalam bau jamban tu. Itu keempat. Dan yang kelima, apabila salam dipermain-mainkan. Biasanya orang perempuan lah, datang mak rempit nak mengorak dia, Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tak jawab. Habis, alhamdulillah tuan-tuan dapat ilmu malam ni, ya. Tolonglah berperhatian, ya. Pengacara di mana tempat saya tegurlah, cakap terang-terang, habiskan majlis. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah Ta'ala situ, ya. Ulama kata hukumnya hampir-hampir haram hukumnya. Cuma sekadar kata makruh tahrim. Boleh faham, ya? Alhamdulillah. Anda ikut tak ikut pulanglah. Sebab kita dah biasa begitu, tuan-tuan. Nak ubah payah. Ya, baik. Tajuk kita diambang. Ya ke? Ya ke ni tajuk? Ya, alhamdulillah. Tak berapa hari lagi kita akan sambut Ramadan. Sekarang kita diambang Ramadan. Ramadan akan datang setelah selesai habis Syaban. Syaban datang setelah habis bulan Rejab. 3 bulan yang beriringan, Rejab, Syaban, Ramadan. Ketiga-tiga bulan merupakan bulan-bulan yang teristimewa dalam Islam. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis dengan sabdanya, qala Rasul, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Walaupun ada ulama mengatakan hadis ada dhaif. Hadis dhaif kata ulama, hadis dhaif tidak boleh digunakan pakai untuk beristidlal. Nak berhujah, nak berdalil, hadis dhaif tak boleh pakai. Tapi kalau sekadar nak memberitahu atau nak beramal, hadis dhaif masih boleh digunakan pakai. Hadis tetap hadis. Yang menjadi dhaif sebab sanad bukan matan. Matan ialah hadis. Tetap hadis Nabi yang kata. Tetapi sanad yang menyebabkan hadis menjadi dhaif. Siapa sanad? Sanad ialah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu sanad. Sipulan dengar persipulan, sipulan dengar persipulan, sipulan dengar persipulan, sipulan dengar persipulan. Ada 6 orang sanad. Itu nama dia sanad. Tiba-tiba bila ulama-ulama hadis sebelum meletak hadis dhaif ke, hasan ke, sahih ke, marfu' ke, mereka kaji sanad ini. Tiba-tiba mereka mendapati ada seorang yang tak dikenali. Dalam rangkaian sanad tadi ada seorang tak dikenali. Siapa dia ni? Bila tak dikenali menyebabkan hadis menjadi dhaif. Itu sebabnya. Hadis tetap hadis. Baik, kata Nabi, Rajab itu bulan Allah. Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Dan Ramadan bulan umat-umatku. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan, hebat. Ketiga-tiga bulan ini ada malamnya yang istimewa, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Hanya 3 bulan ini saja, Rejab, Syaban, Ramadan. Ada malam yang istimewa yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Rejab contohnya, ada satu malam yang istimewa. Malam apa? Malam apa? Tak tahu. Siapa tak tahu, alamat pendek umur. Dalam bulan Rejab ada malam yang istimewa. Malam apa? Tak tahu. Malam Isra' Mi'raj lah. Oi, ya Allah, itu pun tak tahu. Isra' Mi'raj berlaku bulan apa? Kenapa tak jawab? Bulan Rejab bulan Allah. Ada tu malam yang istimewa yang dinamakan malam Isra' dan Mi'raj. Itu berlaku bulan Rejab.
Bulan Rajab itu bulan Allah. Dia pilih bulan dia untuk Isra' Mi'raj. Allah pilih bulan dia untuk bawa Nabi dalam satu perjalanan yang hebat. Susah akal nak percaya, tapi itu yang berlaku. Dia berlaku di bulan Rajab. Itu bulan Allah. Lepas tu orang tanya kita, kenapa Isra' Mi'raj berlaku bulan Rajab? Sebab Allah pilih bulan dia untuk membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap dia di Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha? Wallahu alam, tak tahu. Allah tak bertempat. Habis Rajab, masuk Syaban bulan Nabi. Berapa dua hadis Aisyah, anha qalat, Aisyah pernah menyebut dengan katanya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman fi syahr illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman fi syahr illa fi Sya'ban. Itu kata-kata Aisyah. Aisyah kata, aku tak pernah nampak, tak pernah lihat yang Nabi ini berpuasa genap dalam satu bulan melainkan hanya di bulan Ramadan. Ramadan Nabi puasa genap sebulan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dan aku tak pernah nampak yang Nabi berpuasa banyak hari dalam satu bulan melainkan di bulan Sya'ban. Pasal apa dia puasa banyak? Bulan dia. Kita Nabi puasa banyak bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang istimewa. Malam apa? Tak tahu juga. Memang sah pendek umur. Tak lama tu. Malam apa? Orang perempuan tahu, orang lelaki tak tahu. Malam nisfu Sya'ban. La ilaha illallah. Kesian. Malam nisfu Sya'ban, hari 14 malam 15, itu dinamakan malam nisfu. Dan esoknya 15 Sya'ban digalakkan kita berpuasa. Puasa apa? Puasa nisfu. Puasa nisfu Sya'ban. Nisfu tu bahasa Arab makna setengah. Nisfu Sya'ban makna setengah Sya'ban. Hari 14 malam 15. Hebat. Sebab tu Nabi kalau malam itu dia tak nak kerja mana-mana, sepanjang malam dia akan beriktikaf di masjid beramal ibadat, walaupun tidak ada ibadat khusus yang Nabi ceritakan kepada kita. Banyak hadis-hadis menceritakan Nabi pada malam itu dia di masjid. Malam nisfu itu malam separuh Sya'ban. Tapi kerana orang tu tak faham dengar bunyi sedap, ada orang bagi nama anak dia Ahmad Separuh. Ahmad apa? Dia Ahmad Separuh lah tu. Bagi nama anak Ahmad Separuh. La ilaha illallah. Itu bulan Sya'ban, bulan Nabi, selesai. Dan akhir sekali datang bulan Ramadan, bulan kita. Akan datang bulan kita. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang paling istimewa. Malam apa? Orang lelaki, orang perempuan jangan jawab. Orang lelaki jawab. Malam apa? Ada tak tahu juga tu. Ada tak tahu. Malam Ramadan, bulan Ramadan satu malam yang paling istimewa. Malam apa? Dia orang perempuan jawab. Malam apa? Orang perempuan terus. Banyak ilmu. Belajarlah kat bini. Malam Lailatul Qadar. Malam yang dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Bila berlaku, Allah tak beritahu. Allah tak beritahu. Cuma Nabi beritahu. Nabi bagus. Senang kita nak cari. Nabi tanya kita, kamu nak tak Lailatul Qadar? Tu Nabi tanya, tu nak tak? Tak nak. Tak nak sudah. Nabi kata, kalau kamu nak, taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Kalau kamu nak Lailatul Qadar, intai-intai dan cari-carilah untuk mendapatkannya pada malam-malam 10 yang akhir Ramadan. Sebab Lailatul Qadar tak akan berlaku awal. Dia akan berlaku 10 yang akhir. Akhir daripada mana? Daripada malam 21. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 7, 8, 9.
Itu malam yang akhir. Dalam hadis lain Nabi sebut lagi dengan sabdanya qala Rasul Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata Lailatul Qadar akan berlaku pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Tadi dia kata 10 Ramadan. Yang ni dia kata malam ganjil. Malam berapa? Ganjil malam berapa? Hari 20 malam 21. Itu malam ganjil. 20 malam 20. Lagi 22 malam 23. 24 tak payah pergi masjid tadi. Lepas tu 24 malam 20 25 tak payah pergi masjid. Itu dia dalam berapa malam saja? 21, 23, 25, 27, 29, 31. Mana ada 31 dah raya dah. Dalam Islam mana pernah berlaku hari 31. Bulan Mak Saleh tadi 31. Dalam Islam tak pernah berlaku 31, 30 saja. Biar. Sebab itulah ulama-ulama kata kita puasa di luar negeri. Contoh, ya, di Mekah ke di Amerika tak kira lah. Tiba-tiba kita balik ke Malaysia. Di Malaysia ni hari ini dah hari yang ke-31 dah. Nak puasa lagi tak? Tak payah. Tak boleh. Walaupun di Malaysia masih puasa. Saya dah puasa 30 hari dah. Saya dah puasa 30 hari dah. Balik-balik ke Malaysia, orang Malaysia dah puasa lagi. Kita nak puasa tak? Tak boleh, kita dah 30 hari dah. Tapi kalau kita baru puasa 28 hari, baru 28 hari puasa, balik-balik ke Malaysia, orang Malaysia dah raya hari ni. Kita nak puasa kena raya. Kita kena raya, tapi korang dua hari, kena qada 2 hari. Itu dia punya cara dia, senang dia. Dia tak apalah. Yang penting Ramadan bulan kita. Baik. Ketiga-tiga bulan ini disebutlah hadis. Tapi dia tak sebut. Yang disebutnya Nabi puasa genap Ramadan. Nabi puasa banyak di bulan Syaban. Rejab Aisyah tak sebut. Dia tak kata Nabi puasa. Betul nyata apa? Dia kata Syaban dengan Ramadan saja. Ada kemungkinan Nabi tak puasa di bulan Rejab. Ada kemungkinan puasa macam hari biasa. Kalau gitu daripada mana marinya amalan puasa 3 bulan turut-turut? Tuan-tuan ada pernah dengar tak puasa 3 bulan turut-turut? Ada tak? Ada tak? Sini ada orang buat? Ini siapa yang puasa 3 bulan? Cuba kat tangan tengok. Ada orang puasa. Ada orang puasa 3 bulan turut-turut. Nas tak ada. Sunnah pun tak ada. Dalam kitab fiqh pun tak sebut. Daripada mana mari amalan puasa 3 bulan turut-turut ni? Tak tahu. Tapi salah tak? Nak puasa lah. Puasa lah nak ibadat. Orang nak ibadat kenapa tak larang? Itu sibuk cakap bila siapa tak puasa sebelum nisfu Syaban haram puasa lepas nisfu. Lah, sibuk. Hukum haram puasa. Orang nak puasa biar dia puasa. Mana pendapat hukum haram? Hukum haram Allah Rasul tentukan. Kita boleh pandai-pandai. Cuma yang kita tahu yang ijma' ulama kata haram puasa hanya 6 hari saja. Dalam 1 tahun kita hanya haram puasa 6 hari saja. Saya boleh jawab hari apa? Yang pertama 1 Syawal. Yang kedua 10 Zulhijjah. 3 hari Tasyrik. So lagi? Sudah. Satu lagi apa dia? Tak tahu? Memang tak tahu. Hari Syak. Hari Syak. Sekarang Syak mana lagi dalam TV pejabat ada berapa pengumuman. Besok puasa, besok raya. Apa Syak lagi? Kalau dulu ya, zaman Nabi ya, zaman sahabat ya. Radio tak ada, TV tak ada, pejabat mohon tak ada masa itu. Besok ni satu puasa tak? Belum ikut. Masuk kot. Belum kot. Kot itulah dia puasa. Haram dia puasa. Itu nama hari Syak. Lain benda itu puasa lah. Cuma tidak ada nas yang suruh kita puasa 3 bulan turut-turut. Orang nak puasa lah. Dia nak ibadat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab saya bila sebut Sayyidina Ali, saya kata radhiyallahu anhu.
Tuan-tuan dia sebut Ali, tuan-tuan kata apa? Senyap juga. Bila sebut Ali, pasal apa? Kerana Allah wajah. Kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sebut Umar radhiyallahu an. Sebut Osman radhiyallahu an. Sebut Ali. Pasal apa? Kerana Allah wajah. Itu Syiah. Syiah yang menyebut Ali kerana Allah wajah. Yang ikut Syiah itu siapa? Kalau Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman, Ali pun radhiyallahu an disebut kerana Allah wajah itu siapa? Sebab yang memuliakan Ali itu Syiah. Janganlah ikut Syiah sebab kita banyak terikut-ikut. Kita banyak terikut-ikut tuan-tuan. Mana amal kena faham. Macam baru ni saya pergi satu negeri tak cakap di mana lah. Ya. Ada seorang ustaz hafiz hafal Quran. Sebelum saya ceramah dijemput dia baca Quran. Dia baca Quran dia sedap lah. So dia sedap, bacaan dia sedap. Tapi di akhirnya dia kata apa? Sadaqallahul aliyyul azim. Lepas ceramah dia makan semeja dengan saya. Saya tanya ustaz, tanya sikit. Apa dia? Tadi saya dengar ustaz baca Quran tadi, akhir ustaz kata Sadaqallahul aliyyul azim. Ustaz baca tu kenapa? Dia kenapa ustaz dah? Saya tanya ustaz kenapa baca macam tu? Dia saya dengar orang baca. Orang tu siapa dia? Orang tu siapa dia? Tuan-tuan dengar tilawah Quran antarabangsa. Kalau orang wakil itu peserta pada Iraq atau Iran, kalau dia bermazhab Syiah, dia mesti baca macam tu. Dia baca Sadaqallahul aliyyul azim. Bagi dia, makna dia, yang maha benar itu Allah, yang maha agung itu Ali. Itu bagi dia. Yang kita pergi ikut apa siapa? Inilah tuan-tuan, kita banyak benda lah kalau saya cakap baca dalam salawat ni. Yang anak-anak kita duduk salawat ni. Ya. Bila bersalawat dia kata apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syiah juga tu. Ya. Sebab Syiah hanya mengiktiraf keluarga saja. Sahabat-sahabat tak iktiraf. Bahkan Syiah mengkafirkan para sahabat. Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Bila mereka berselawat, mereka kata Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu Syiah tu. Habis kita baca macam mana? Sambung sekali. Allahumma salli wa salli alaihi wa ala alihi wa ashabi. Marah Syiah. Ya. Kita terikut banyaklah ni, bukan tajuk saya. Kita banyak terikut amalan Syiah. Habis. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah satu hari, satu petang dia masuk masjid, waktu dekat-dekat nak maghrib. Dia nampak seorang lelaki sedang sembahyang. Ali kata apa? Wallahi demi Allah, aku yakin sekaranglah waktu yang Nabi larang kita sembahyang. Waktu ghurub. Waktu matahari nak jatuh. Itu waktu dilarang kita sembahyang. Sebab waktu itu syaitan sedang berpesta. Kita dilarang sembahyang. Tapi Ali kata apa? Aku tak berani nak larang dia sembahyang. Takut-takut aku dianggap orang yang melarang orang yang buat baik. Dia buat-buatlah. Lepas saya pun kan tuan-tuan nak puasa 13, dia tak larang, buatlah. Tak salah. Cuma ulama fiqh buat satu kaedah fiqhiyah. Ulama fiqh kata kita ni jangan terlalu tamak nak buat benda yang sunat, bimbang dan takut akan luput perkara yang wajib. Itu kaedah fiqhiyah. Saya ulang lagi sekali. Jangan terlalu tamak nak buat benda yang sunat, bimbang dan takut luput perkara yang wajib. Contoh kita kata kalau dia puasa sebulan Rejab, sebulan puasa, masuk Syaban dia puasa lagi sebulan, di akhir-akhir Syaban lagi 2 hari nak puasa, badan dah kering, kolek, tersadar, terluat. Masuk Ramadan, wajib ke sunat? Boleh puasa? Boleh puasa? Nak buat boleh puasa? Luput yang wajib, tamak yang sunat. Saya pernah pergi Mekah, bukan nak mengata, nak cerita.
Mengata berdosa, cerita tak berdosa. Saya pergi Mekah. Sampai di Mekah jumpa seorang hamba Allah. Dia kenal saya. Pertama kali datang ke Mekah, mengejar haji. Dan jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bila sampai? Saya baru 2 hari sampai. Oh, saya lama dah, kata dia. Saya buat haji tamattu'. Saya tak bagus dah. Oh, saya buat sehari umrah 3 kali Ustaz, kata dia. Dia Megah, dia buat umrah 3 kali sehari. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Umrah. Tak apalah. Dia buat 3 kali ni wajib ke sunat? Sunat. Dah pagi, petang, malam. Pagi, di Mekah panas. Kering badan. Sampai 6 Zulhijjah tersadar dalam Wat. Lepas masuk Wat, tawaf sa'i haji boleh buat? Boleh? Itu sunat atau wajib? Kenapa tak boleh buat? Sadar dalam Wat. Jangan tamak yang sunat hingga boleh menyebab luput yang wajib. Sama lah kita hari ni. Ini yang ramai ni pun. Macam kadang-kadang sembahyang berjamaah. Bila imam bangun daripada sujud yang akhir baca tahiyat, kadang-kadang ada makmum tak bangun-bangun sujud. Ada tak? Kadang-kadang ada tak? Imam dah bangkit dah, Allahu Akbar, At-Tahiyyatul. Ada makmum tak bangkit lagi. Apa dia buat? Baca doa. Baca doa kan sembahyang sorang-sorang. Ini kamu niat makmuman, niat ikut imam. Bangkit, kamu kena bangkit lah. Kenapa kamu tak bangkit? Ya. Baca doa dan sujud tu wajib ke sunat? Ikut imam wajib ke sunat? Tapi kenapa tinggal yang wajib tu? Tinggal yang wajib, tamak yang buat yang sunat. Kita banyak lah, kita banyak hari ni lah, maaf tuan ya. Sembahyang raya wajib ke sunat? Masjid penuh tak? Sembahyang fardu 5 wajib ke sunat? Masjid penuh tak? Pasal apa? Duk tamak ya yang sunat. Saya baru-baru ni minta maaf lah ya, sebab saya kata saya di mana-mana saya pergi, kalau perlu saya tegur. Ya. Baru-baru ni saya pergi bayang. Ada orang beritahu saya, rakan saya meninggal dunia, nak sembahyang jenazah di masjid sekitar asar. Saya pergi masjid tu sebab nak sembahyang jenazah rakan saya. Sampai di jenazah di masjid, masuk asar, tu Bilal azan, sembahyang asar. Imam dia hari tu. Biasanya asar tak ada orang. Biasa ada jalan 2-13 orang saja. Hari ni orang ramai beratus. Imam pun lah. Entah ayat apa dia baca punya panjang, ya Allah. Kita ingat lepas baca Al-Fatihah, baca Qul Allah, sudah lah. Berbelah-belah Qul Allah tak habis-habis lagi imam ni. Apa ayat dia baca tak tahu lah. Punya panjang. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Habis mayang asar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia wirid. Wirid tu panjang. Ya sampai ya Latif, tak pernah buat asar ya Latif ya Kafi. Orang ramai lah. Wirid panjang, habis wirid doa lenguh tangan. Allahumma hadina. Habis tersasar baca doa kunut. Habis baca doa, saya tekar bagi imam. Lain kali kalau ada jenazah di belakang, tak payah wirid sembahyang. Wirid apa hukum? Sembahyang jenazah apa hukum? Fardu kifayah. Lu tamak yang sunat ni buat apa? Pucat muka dia, saya tegur dia kan. Lain kali kalau ada jenazah, lepas salam, bawa jenazah depan, sembahyang jenazah. Betul wirid lah. Ni kita tuan-tuan banyak buat benda yang duk tamak yang sunat. Duk tamak yang sunat. Kadang-kadang setengah-setengah masjid, di Negeri Sembilan ni tak jumpa lagi lah. Di Selangor ada. Atas meja tulisan besar, kertas besar, macam seolah-olah ustaz ni rabun kot. Perhatian, sila beri laluan azan bila masuk waktu isyak. Arahan arah rasmi jabatan. Tuan-tuan, azan qamat ni wajib ke sunat?
Azan ni wajib ke sunat? Sunat. Menuntut ilmu wajib ke sunat? Suruh berhenti wajib ke buat yang sunat? Ini bukan tajuk saya, cuma nak bagi tahu kita terutama yang sunat. Dia paksa suruh buat yang sunat, tu kerja yang sunat, tinggal yang wajib. Sebab tu kaedah fiqh kata jangan terlalu tamak melakukan yang sunat hingga terkadang tinggal yang wajib. Boleh faham? Itu kaedah. Okey, sekarang tak apalah. Yang penting Ramadan bulan kita. Berapa hari lagi? Semakin dekat. Bila Ramadan makin dekat, dalam suasana hari ini, pernahkah tuan-tuan tanya diri tuan-tuan? Pernahkah tanya diri kita, duduk di rumah senyap, tanya, wahai diri, Ramadan semakin hampir. Apa rasa? Apa rasa? Tak pernah tanya diri sendiri. Biar diri jawab secara ikhlas. Tanya diri, biar diri jawab secara ikhlas. Wahai diri, Ramadan semakin hampir. Apa rasa? Sebab dalam suasana hari ini, kita boleh lihat ada 3 jenis manusia. Kalau tuan-tuan tanya diri sendiri, maka jawapannya tak tukar 3 jenis. Yang pertama, ada jenis manusia yang tak kisah. Begitu dia mat, Ramadan makin hampir, ayalah, kata dia. Dia yalah saja. Ya? Bagi dia tak kisah, sama. Bagi dia Ramadan datang ke, tak datang ke. Kalau di bulan Syaban, dia perasak lubang hidung siang-siang. Masuk Ramadan, dia perasak lubang hidung juga. Ada tak manusia macam ini? Ada tak? Ada, di mana-mana ada. Di Kuala Lumpur lagi banyak. Satu, bagi dia tak kisah Ramadan datang ke, tak datang ke, sama saja. Yang penting bagi dia 1 Syawal. Oh, 1 Syawal lebih awal daripada kita pergi masjid. Pakai samping lebih berkilat samping kita. Ya. Ada tak orang macam ni? Ada, dia tak kisah. Yang kedua, ada manusia yang kata, mat, Ramadan makin hampir. Hai, itu masalahnya. Masalahnya, alahai, kata dia. Baru lepas Ramadan datang pula dia rasa resah dan gelisah. Orang macam ini kalau boleh, dia tak nak Ramadan datang. Sebab Ramadan menyusahkan dia. Ada tak orang macam itu? Ada tak? Ada. Dalam ni ada. Dan yang ketiga, ada orang yang seronok bila Ramadan datang. Ai, seronoknya, cepatlah Ramadan, cepatlah. Jadi kita masuk golongan mana? Agak-agak lah. Kita masuk golongan mana? Agak-agak lah. Yang ketiga, betul kan ni? Betul. Kalau tuan-tuan masuk golongan yang ketiga, seronok. Maka yang seronoknya ada 2 jenis lagi. Dia seronok sebab dia tahu Ramadan bulan kita. Apa kelebihan Ramadan? Akan cakap sekejap lagi. Apa kelebihan Ramadan? Apa hebatnya Ramadan? Apa istimewa Ramadan? Lepas tu dia seronok. Yang kedua, yang paling seronok, sebab dia nak berniaga di bazar Ramadan. Itu yang paling seronok. Betul tak? Tanyalah. Tama-tama dia dapat lesen dah untuk jaga di gerai di bazar Ramadan. Itu yang paling seronok. Oh, seronok. Berniaga Ramadan, tuan-tuan, laku. Kalau ambil batu tercelur tepung merah sikit goreng, orang beli. Itu belum ambil tai kambing goreng lagi tu. Kalau ambil tai kambing tu goreng elok-elok air. Bulat elok rambut. Baik. Bila masuk Ramadan nanti, tuan-tuan akan tengok 3 jenis manusia lagi. Masuk Ramadan ada 3 jenis manusia lagi. Allahu Akbar. Ni cakap di ambang Ramadan ni. Besok bila masuk Ramadan, tuan-tuan akan lihat ada 3 jenis manusia. Yang pertama, ada manusia terang-terang tak puasa. Sebab itulah kita tengok Ramadan nanti. Hari kedua, keluar surat khabar 10 orang ditangkap tak puasa. Tiap-tiap tahun. Hari yang pertama tu dah kena tangkap dah, besok keluar surat khabar 10 orang ditangkap kerana tak puasa. Dia, walaupun hukumnya bukan kerana tak puasa, dalam enakmen bukan kerana tak puasa, ditangkap kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan dia makan siang-siang di luar rumah.
Kalau dalam rumah pun tak boleh makan. Orang tak puasa pun tak boleh makan. Hormat bulan Ramadan. Ini pergi makan di kedai, ditangkap kalau tak hormat bulan Ramadan. Dah lah awak tak puasa, terang-terang bertunjuk dekat orang awak tak puasa buat apa? Ini bulan Ramadan, hormatlah sikit. Tapi ada manusia tak hormat langsung bulan Ramadan. Ada tak? Tak ada. Di sini tak ada. Tak ada. Dalam ni tak ada lah kot. Luar sana ada tu. Yang kedua, tuan-tuan akan lihat ada orang yang tak puasa tapi dia mendakwa dan mengaku dia puasa. Ada orang dia tak puasa tapi dia tak kata dia tak puasa, dia kata dia puasa. Pengalaman saya, tuan-tuan, sebab saya pernah jadi imam masjid negara, saya pernah jadi imam besar masjid negara. Zaman saya tahun 70-an jadi imam besar masjid negara. Datang Ramadan, saya minta peruntukan kerjaan, kami nak buat majlis berbuka puasa untuk 300 orang. Kerjaan bagi di masjid negara bulan Ramadan ada peruntukan berbuka iftar untuk 300 orang. Penuh. Setiap malam penuh. Siapa datang awal duduk. Siapa datang lewat penuh, belah mencari tempat lain. Ya. Yang penting tiap-tiap malam penuh. Habis berbuka, Tok Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qamat pagi sembahyang. 10 orang masuk sembahyang. Yang 200 berbulan di mana pergi? Mana pergi? Agaknya kalau orang puasa, bila dia puasa, dia sembahyang tak? Habis kalau buka puasa tak sembahyang, mana pergi? Tak puasa lah tu. Tu datang buka puasa. Konon-konon dia puasa, tapi dia tak puasa. Kalau saya kenal lah, lu belah, lu tak puasa, belah. Kalau saya kenal boleh pergi tengok, you puasa, you tak puasa, belah. Kalau saya kenal senang, Nabi kenal. Saya tak kenal. Dia ada orang yang tak puasa tapi dia mengaku dia puasa. Saya pernah satu cerita, bukan saya nak mengatakan, saya nak cerita. Pernah 2-3 tahun lepas ada seorang perempuan telefon saya. Dia lepas telefon, saya cakap dengan Ustaz Sandil, boleh ya? Saya Ustaz Sandil lah. Pada cakap Ustaz, saya nak cerita pasal orang dia menangis. Cakap apa cerita kamu ni? Nak cerita suami saya Ustaz. Saya kata kenapa? Selama ini Ustaz, saya mati-mati menyangka suami saya puasa. Habis, rupa-rupanya suami saya tak puasa Ustaz. Mana kamu tahu? Dia nak cerita ni. Dia cerita lah. Suami saya Ustaz, berapa tahun dah saya dengan dia, berkahwin dengan dia. Bangun sahur dengan saya. Bangun sahur. Pagi-pagi pergi kerja tak breakfast. Dia balik kerja petang-petang, letih. Lesot, lesu. Lemak, lembut, lembek. Satu hari dia balik kerja, saya di dapur sedang goreng pisang dengan saya masak jenis kuih lepat liat. Tolong rasa lemban, faham tidak Allah Alam. Kuih lepat liat. Orang Kedah fahamlah, ya. Kuih macam tepung bungkus tapi dibuat daripada tepung pulut, dibalut dengan daun pisang, dikukus. Nama dia kuih lepat liat. Dah siap masak, buah atas meja. Sekarang saya sedang goreng pisang, kata dia. Suami saya balik terus masuk dapur. Kata, ayang buat apa kita buka puasa petang ni? Abang, hari ni saya buat 2 jenis kuih saja. Dapat lihat goreng pisang. Dia kata, baguslah, cukup lah, tahu buat banyak-banyak tu lah. Kita tahu buka banyak-banyak. Baguslah, tak apalah. Apalah, buatlah. Saya nak masuk salin baju. Masa dia keluar dapur, dia capai sebiji lepat lihat. Saya tak perasan. Dia masuk bilik, dia buka baju, buka seluar, buka lepat lihat, dia pun dalam bilik. Lepat lihat ni tuan-tuan, bila dia panas, lihat kunyah-kunyah telan disangkut sini. Bila sangkut di sini, telan tak masuk, luah tak keluar. Bila luah tak keluar, dia pun saya dengar ada apa bunyi saya tekan pergi tengok Ustaz. Dia nampak air, minta air. Saya pergi ambil air, ambil air. Dia pun tak suar. Lega kata dia. Apa kenapa? Lepas lihat. Opanya lepas sangkut. Allah nak tunjuk. Opanya abang tak puasa ya. Baru tahu suami dia tak puasa. Ini benar-benar berlaku.
Sampai begitu sekali. Dia menangis tu, selama saya mati-mati saya kata suami saya puasa Ustaz, apa tak puasa. Saya tanya dia, suami awak semayang tak? Semayang lagi tak ada Ustaz. Dia kata, patutlah saya kata. Dua. Ada orang tak puasa tapi mengaku dia puasa. Dan yang tiga, ada orang yang puasa. Betul-betul dia puasa. Ya. Dan orang yang puasa ni ada 3 jenis lagi. Orang yang puasa ada 3 jenis lagi. Ni tuan-tuan puasa di besok ni. Ya, ada 3 jenis lagi. Yang pertama, ulama-ulama kata ada orang yang puasa berada di kategori yang pertama yang dinamakan puasa umum. Puasa umum. Apa dia puasa umum? Maknanya dia puasa, dia tak makan, tak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu puasa umum. Kalau itulah puasa dia, tak makan, tak minum, itu dia saja. Tapi mulut dia mengupat orang tak berhenti, la ilaha illallah. Dia mata tengok benda-benda yang lara, yang mungkar, yang maksiat. Telinga dengar benda-benda yang pelik-pelik, yang mungkar, maksiat. Ada berlaku tak? Puasa dia sah. Itu nama dia puasa umum. Dia panggil puasa kebanyakan orang. Yang kedua, ada orang yang puasa yang dikategorikan puasa khusus. Puasa khusus. Pasal puasa khusus, semua panca indera dia puasa. Mata dia puasa, telinga dia puasa, tangan dia puasa. Dia tak buat benda mungkar, tak buat benda maksiat. Ya. Puasa saja itulah. Maka namanya puasa khusus. Tapi dia tak tahan nafsu dia. Itu masalah tuan-tuan, kita ni puasa siang hari kita puasa. Puasa yang ketiganya namanya puasa khususil khusus, kata ulama fiqh. Kalau sekadar tak makan tak minum, itu puasa umum. Kalau dia puasa tak makan tak minum, mata dia tak tengok benda pelik, telinga tak dengar benda-benda ini, itu namanya puasa khusus. Dan ada spesial lagi nama dia puasa khususil khusus. Dia puasa tak makan, tak minum, tahan nafsu, tahan syahwat, tahan segala-galanya. Itu makna dia puasa. Puasa berada imsak. Cuba tengok dalam kamus. As-saum makna dia imsak. Imsak tu bahasa Arab, makna dia kalau segi bahasa, imsak makna semelit. Semelit itu dalam kamus. Imsak makna semelit. Tahu semelit? Tak tahu. Teran tak keluar-keluar. Tak tahu lagi. Itu semelit, imsak. Itu berbahasa. Pada istilah, imsak menahan. Menahan apa? Menahan daripada makan minum, menahan diri daripada nafsu. Nafsu apa? Nafsu main, nafsu tidur, nafsu seks, nafsu apa lah? Nafsu makan, nafsu apa lagi? Itu puasa khusus secara khusus. Bukan tak makan tak minum, bukan siang malam pun tahan nafsu. Tapi kita kalau sekadar puasa siang hari tak makan tak minum sampai Allah malakal som tu rojak sepinggan habis. Wa bika aman tu laksa sepinggan habis. Wa ala rizq after tu nasi berani sepinggan habis. Habis doa, habis cerah meja. Habis semua dah cerah, tersadar dapat tiang, dapat okok sebatang. Juling mata. Itu puasa apa tu? Ada berlaku tak? Itu puasa apa? Mungkin puasa umum. Sebab itulah ulama-ulama, para sahabat zaman Nabi, bila berturun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, bila turun ayat ini Nabi baca sahabat dah faham. Maknanya kita diwajibkan puasa. Sahabat dah faham. Sejak amalan pertama Ramadan, mereka tak akan menghampiri bini-bini mereka. Tu puasa. Tahan nafsu makan, tahan nafsu seks, tahan segala-galanya. Sampai ramailah isteri mengadu Rasulullah. Sampai isteri mengadu, ya Rasulullah, ni bulan Ramadan ni tak boleh kan? Faham ya? Orang tua-tua semua ni. Bertanya Nabi. Nabi tu aku tak tahu. Datang lagi Rasulullah, ni bulan puasa ni tak boleh
Nabi tak, aku tak tahu. Dah banyak sangat orang tanya, turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sadaqallahu alazim. Turun ayat. Dihalalkan bagi kamu wahai suami pada malam-malam Ramadan. Jangan cari pasal siang-siang. Ini buat nyanyuk siang-siang apa sama juga nak juga. Jangan cari pasal. Siapa tersasul kan cari bini siang-siang, dia kena qada kifarat 2 bulan puasa berturut-turut. Dia kena puasa kifarat 60 hari berturut-turut. Tu kifarat. Sebab buat latah siang hari jangan main. Ya. 60 hari berturut-turut itu kifarat dia. Dah puasa 55 hari tiba-tiba miss hari, kena start awal balik satu hari. Nak cukup 60 hari berturut-turut. Tu kifarat orang yang melakukan persetubuhan siang hari bulan Ramadan. Nampak tak? Turun ayat. Sahabat apa tak nak juga, tak nak, dah lebih suka di masjid. Malam-malam mereka di masjid, tak nak nafsu hampir bini-bini dia orang. Itu pasal imsak, tahan nafsu. Nafsu seks, nafsu makan, nafsu semua tahan. Itu puasa khusus. Tapi kita bila kita buka puasa, terpuaskan nafsu makan. Betul tak? Betul tak? Habis puasa apa kita? Itu Nabi kata, qala Rasul idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin fa in lam yajid fa alaihi bil ma. Ada sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nak kata apa? Nabi kata apabila salah seorang kamu nak berbuka puasa, berbukalah dengan hanya beberapa biji buah tamat. Tu Nabi sebut tu. Fa illam yajid, tak dapat buah tamat atau duit tak ada nak beli buah tamat, fa alai bil ma. Puasa buka dengan air apa? Air betul bandung ke, air cincau ke, kira-kira penting minum. Kita buat macam tu tak? Mana ada. Kita bila buka puasa puaskan nafsu. Pasal apa? Bini masak banyak. Salah bini juga. Dia tak masak, dia pergi bazar Ramadan. 10 jari penuh dengan plastik balik. Ada berlaku tak? Saya tak salahkan bazar Ramadan. Itu kerja dia orang. Yang saya salah kita yang pergi buat apa? Cuba tahun ni jangan pergi bazar Ramadan. Tahun depan mampu tak negara. Betul tak? Cuba tahun ni jangan pergi bazar Ramadan. Kalau di Pasar 3 ni ada bazar Ramadan, jangan pergi. Seorang jangan pergi. Mampu tahun depan tak berjual dah. Dia itu. Sampai hotel-hotel pun ambil kecepatan. Hotel-hotel ambil kecepatan. Ya. Dah keluar langsung apa? Allahu Akbar. Dia iklan-iklan buffet Ramadan. Sampai ada hotel menawarkan RM180 seorang buka puasa. Tuan, RM180 buka puasa seorang. Pasal apa dia buat? Terlepas aku, ada orang ramai pergi, tak dia buat lagi. Naik RM10. Terlepas 170, tak naik 180. Orang pergi lagi. Terdepan naik 200. Orang pergi lagi. Cuba jangan pergi. Mampu tak buat. Kalau seorang bapa bawa bini dia, bawa 2 orang anak dia pergi hotel. Orang kaya, duit banyak. Amalan ni bapa sponsor kita bakar puasa di hotel. Apa dia kata pada keluarga dia? Dia kata apa? Nak malam ni terbuka puasa di hotel. Bapak belanja seorang RM180. Sampai di hotel, time buka, kita makan buah taman 4 biji, kita balik pada tarawih. Ada macam tu? Boleh? Ada kata macam tu? Habis dia kata apa? Dia kata, nak malam ni buka puasa di hotel. Kita bedal. Tu bapak ajar anak bini dia, kita bedal. Apa yang ada kita sapu semua. Tuan-tuan bayang kalau kita sapu semua, walaupun sikit-sikit, apa jadi? Siapa yang mengajar ni? Siapa yang mengajar ni? Puasakah kita? Sebab itulah melawan ulama-ulama ataupun tahan nafsu makan. Nak buka puasa jangan macam saya, tuan-tuan, jangan di hotel. Di bazar Ramadan orang takkan nampak saya di bazar Ramadan. Saya tak pernah jejak kaki bazar Ramadan. Saya tak pernah semua hidup saya pergi bazar Ramadan. Isteri saya tak pergi. Habis saya buka puasa apa dia? Omah saya senang, simple. Omah saya buka puasa dah belah-belah tahun dah.
Saya, isteri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya. Di rumah saya buka puasa no nasi. Itu rumah saya, nasi tak ada. Tapi buka puasa kenapa? Buah tamat itu bersih. 2 biji, 3 biji seorang. Lepas tu kuih-kuih yang manis. Jenis 2 jenis. Lepas tu berlambut sikit. Tapi cukup itulah. Itulah rumah saya buka puasa. Untungnya anak-anak saudara pun tak nak datang rumah saya. Seorang tak datang buka puasa rumah saya. Semua nasi tak ada. Allah. Kalau saya boleh buat apa, tuan-tuan tak boleh buat. Ini nak mengajar kita puasa. Kuranglah makan sikit. Allahu Akbar. Ini bila buka puasa, ya Allah, ada sumbat. Paku masuk, batu masuk, besi masuk. Apa lagi? Parang masuk, apa lagi? Besi masuk, apa dia? Besi, paku masuk. Parang masuk, batu masuk. Kalau perut boleh cakap, bahlul dia merasa lah sikit. Perut tak boleh cakap. Ini tuan puasa. Sebab itulah tuan-tuan ya. Dah faham ya? Ini dia katakan Ramadan bulan kita. Bulan kita masuk saja Ramadan, malam pertama Ramadan, ulama-ulama kata Allah bajet pahala habis Syaban, terbenam matahari Syaban, kan malam tu kita pergi Ramadan tarawih kan? Pasal apa? Allah dah mula bajet pahala. Bajet mana? Allah bajet pahala sepadat-padat antara langit dengan bumi. Penuh dengan pahala. Supaya direbut oleh orang Islam yang berpuasa. Malam itu adalah malam ibadat. Nak tu kita nak pahala tu. Tuan-tuan, biar orang kita bila Allah bajet pahala macam itu, kita tak nak rebut. Tapi kalau orang nak bajet duit, nak tunggu bajet kita punya, nak dengar bajet macam mana. Saya pernah sekali, saya kadang mengatakan saya nak cerita. Saya pernah sekali. Kebetulan saya berada di Pulau Pinang. Masa itu saya tiba di Pulau Pinang, saya tengok tuan-tuan satu jalan raya di Pulau Pinang tu penuh dengan orang kiri kanan jalan. Kiri orang penuh, kanan penuh. Saya tanya dia apa penuh, apa ramai sangat ni? Apa buat ni? Dia kata, Ustaz, kejap lagi satu rombongan bawa jenazah toke mutu tancong apa nama? Toke Honda apa nama? Bosiu. Masa tu kebetulan nak bawa jenazah bosiu nak pergi tanam. Kereta jenazah, kereta keluarga, saudara mara ini last sekali satu lori bawa 3 drum 2 shilling nak tabur. Lori bawa 3 drum 2 shilling nak tabur sepanjang jalan. Maka ramai orang tunggu kiri kanan jalan. Dan orang yang tunggu muka-muka dia orang sama muka-muka tuan-tuan. Alah muka sama muka tuan-tuan kan. Ramai berpuluh-puluh tunggu. Sebab nak tabur apa? Nak tabur duit. Duit shilling tuan-tuan, paling besar berapa sen? Paling besar 50 sen. RM1 pun tak ada dah. Itu pun tunggu kita nak berebut. Tiba-tiba polis dapat tahu, polis buat arahan tak benar tabur duit. Tu arahan polisi. Tak benarkan tabur. Kalau nak bagi, buat cara lain. Jangan tabur. Polis tak benarkan. Habis, lalulah jenazah. Bawa manyan. Habis, tak ada apa. Balik. Baju basah peluh lah. Makna saya buat kesimpulan, orang kita ni, bila ada orang nak tabur duit, sanggup berpeluh, tunggu berjam-jam nak rebut duit shilling. Apa sen dapat seorang? Dan bila Allah nak tabur pahala bulan pertama Ramadan, ada orang nak rebut? Tak nak, betul lah. Itu yang masalah kita. Sebab tu Ramadan bulan kita, apa yang kita buat sejak malam tu lagi, semuanya ibadat. Semua pahala dan berganda-ganda pahalanya. Sehingga Nabi kata, qala Rasul, naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih, Allahu Akbar. Dalam hadis sahih Nabi kata apa? Masuk Ramadan, hari pertama Ramadan,
Kalau ada orang berpuasa tu tidur, tak kira laki, tak kira perempuan, dia tidur, maka tidur itu Nabi kata ibadat. Malaikat tulis maka dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur tu ibadat. Oh, dia pun fikir, oh, tahun ni nak lebih ibadat sikit kata dia. Tengok hari pertama puasa tak nampak, hari kedua tak nampak, mana pergi beribadat kata dia. Ibadat apa? Tidur. Sampai zuhur tak ada, asar tak ada, ibadat penam. Dia tidur tak. Nabi kata naumus saim ibadah. Tidur tu ibadat, ada pahala. Wa sumtuhu tasbih, sepanjang dia diam, duduk di rumah dia, mata pejam celik, tak tahu buat apa, diam aja. Sepanjang dia diam, ditulis dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak cerita hebat bulan Ramadan. Kalau tidur tu ibadat, kalau diam itu bertasbih, macam mana kita buka Al-Quran kita baca? Apa dia? Buka Al-Quran baca, bukan ibadah. Banyak mana pahala? Allahu Akbar. Cari masjid, masuk masjid ni i'tikaf, bukan pahala, bukan ibadah. Cari tabur, masuk derma, itu bukan ibadah. Itu maknanya Allah sediakan bajet pahala untuk terbun. Buatlah kebajikan banyak bulan Ramadan, sebab dia bulan kita yang datangnya selalu sekali. Betul, kita minta, ya Allah balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Kita minta. Sebab kita nak itu. Sebab kalaulah ini tercapai, ulama-ulama kata Ramadan datang membawa dua misi besar. Itu yang saya sebut ni. Ramadan datang membawa dua misi besar. Set dalam kepala kita. Ramadan datang bukan sia-sia. Ada dua misi besar. Yang pertama, Ramadan datang nak bagi peluang kepada kita untuk mengumpul sebanyak-banyak pahala. Ini peluang kita. Nak kumpul sebanyak-banyak pahala. Allahu Akbar. Tak tahulah tahun lepas kita dah kumpul dah. Sebelum itu kita dah kumpul dah. Tahun ni nak kumpul lagi. Banyak tak pahala kita? Satu. Dan yang kedua, Ramadan datang membawa misi yang kedua, nak bagi peluang kepada kita untuk menghabiskan sisa-sisa noda dan dosa. Tapi nak sampai ke peringkat itu, bukan semua orang boleh habis dosa, tuan-tuan. Cuma Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, bukan puasa khusus umum, bukan puasa khusus, tapi puasa khusus. Kalau ini tercapai, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Habis dosa belum diampunkan. Habis, kalau dosa habis, pahala banyak. Ditakdirkan habis Ramadan, masuk Syawal, kita ajar sampai meninggal dunia. Allahu Akbar. Beruntung, amat beruntung. Kalau tercapai lah. Kalau kita berjaya mengumpul pahala banyak, dosa dah habis, lepas Ramadan sampai ajal. Dia satu Syawal sampai ajal. Nak mati satu Syawal? Angkat tangan siapa nak mati satu Syawal? Oh, dia tahu, saya nak mati biarkan 2 Syawal, kata dia. Sebab nak pakai ketupat tu, pakai lemang dulu. Ya, itu kira buat apa? Dia takdirkan 1 Syawal, ajal sampai. Ridha tak? Allahu Akbar. Kita balik menghadap Allah membawa pahala yang banyak. Dosa tak ada. Apa jadi dalam kubur? Apa jadi dalam kubur? Orang ini saya yakin bila masuk kubur nanti, datang mungkin akhir, man rabbuka. Soalan macam tu pun nak tanya. Sebab yang nak jawab soalan muka nakir bukan mulut kita. Yang nak jawab soalan muka nakir itu ialah amalan kita, bekalan kita, pahala kita. Itu nak jawab besok. Kita balik kepada Allah bawa pahala yang banyak. Datang muka nakir, man rabbuka. Soalan itu pun nak tanya. Jadi mana kita akan jawab? Soalan pertama jawab, 2 jawab, semua jawab. Sebab pahala kita banyak, tak ada masalah. Ini tuan-tuan lepas saya, insyaAllah saya yakin lah. Ya, tuan-tuan perempuan jangan tak terbimbang lah besok. Kalau inilah orang-orangnya, tuan-tuan masuk kubur nanti tuan-tuan boleh jawab soalan mungkar nakir, insyaAllah ya. Kalau tuan-tuan boleh jawab soalan mungkar nakir dalam itu hadis yang paling panjang yang pernah saya berjumpa, hadis 4 muka surat. Tu hadis paling panjang, bukan 4 baris, 4 muka surat hadis. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini sebab dalam buku Mestika Hadis Keluaran Jakim,
buka jilid pertama. Ada hadis ni. Panjang. 4 muka surat. Atau kita boleh rujuk hadis ini dalam kitab Ruh Ibn Qayyim Al-Juzi. Atau yang ketiga, kita boleh rujuk hadis ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Abu Lais As-Samarqand. 3 kitab dia ada hadis panjang ini. Dalam hadis Nabi sebut, di antaranya apa kata Nabi, kalau Rasul dia kata apa? Barang siapa boleh menjawab soalan munkar nakir, dia jawab semua soalan munkar nakir, dia jawab di akhir sekali sebelum munkar nakir pergi, munkar nakir akan berkata kepadanya, dia kata apa? Namatil arus. Itu kata-kata munkar nakir kepada orang yang boleh menjawab soalannya. Dia kata apa? Tidurlah anda. Namatil arus, seperti mana tidurnya pengantin. Allahu Akbar. Pengantin tidur macam mana? Saya pernah tanya seorang pakcik, umur tua sikit daripada saya. Tanya pakcik, berapa umur pakcik? Dia kata, Ustaz, pakcik dah tua. Saya tahu pakcik tua, tapi umur berapa? Kata pakcik umur 75 tahun Ustaz. Dah expired dah tu. Tanya dia, pakcik dah kahwin belum? Dah Ustaz, dah bercucu dah. Tentu pakcik pernah jadi pengantin. Saya tanya pakcik, dia macam mana pengantin tidur? Dia jawab, Ustaz, tak ingat Ustaz lama dah. Tiba-tiba terpandang seorang anak muda baru kahwin baru seminggu kahwin. Masih merah lagi jari itu. Tanya dia, bila saudara kahwin? Minggu lepas Ustaz. Baru kahwin datang dengan ceramah, bagus. Dia tanya dia, bila kahwin? Minggu lepas. Ada pengantin baru tanya dia, macam mana pengantin tidur? Dia jawab, Ustaz, pengantin tak tidur tadi. Tanya yang tua cakap tak ingat. Tanya yang muda, dia kata pengantin tak tidur. Betul tak tidur ni? Allahu Akbar. Ini simbolik. Maksud dia tidur pengantin ni simboliknya bila pengantin masuk bilik tidur. Tuan-tuan apa pernah jadi pengantin dia? Bila pengantin masuk bilik tidur, kadang-kadang bilik tidur pintu tak ada, pakai tabir je. Tuan-tuan bagi mak ayah, bagi mak mentua, pak mentua, berani tak? Lepas sejam pengantin masuk, pergi selak tabir. Mat, kau buat apa, Mat? Pernah buat tak? Pernah buat tak? Itu mah tidur pengantin, orang tak kacau, orang tak usik lagi dah. Betul tak? Sampai besok pagi jam 10 tak bongkar-bongkar, dua-dua KO. Siapa mana ketuk bilik dia? Betul tak? Itu simbolik tidur pengantin. Tidur orang tak kacau, tak ganggu, tak usik. Hebat tak orang kubur tadi? Itu yang kita naknya. Kita nak kumpul sebanyak-banyak pahala, itu tujuannya. Sebab bila masuk kubur nanti, kalau selamat dalam kubur, insya-Allah tuan-tuan, berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, al-qabr awwal manazil min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Yang bermaksud, kata Nabi, kubur yang kamu tengok tu, yang panjang dia 6 kaki, lebar 2 kaki, dalam 5 kaki itu yang kamu tengok tu, kata Nabi, itu merupakan pintu tempat turun yang pertama dalam rangka menuju ke alam akhirat. Siapa selamat dalam kubur, maka alam satu lagi selamat untuk dia. Allahu Akbar. Dia. Tapi kalau dalam kubur tak selamat, pasal apa tak selamat? Tak ada jawab soalan munkar nakir. Pasal apa tak ada jawab? Bekalan tak ada, pahala tak ada. Yang banyak dosa. Datang munkar nakir, man rabbuka? I don't know what ka. Dia belasah dia munkar nakir kan. Dia. Kalau dalam kubur tak selamat, maka alam lepas itu, termasuk alam mahsyar lagi teruk dan kena. Tuan-tuan pilihlah nak yang mana. Sebab itulah Syekh Ibn Qayyim dalam buku dia, kitab dia Ar-Ruh, dia ada menyebut, kata Ibn Qayyim Al-Juzi, orang masuk kubur dia 2 jenis. Tu yang masuk dalam kubur tu, yang kita pergi ziarah kubur dia, tengok tanda batu nisan dia, itu yang kita nampak. Tapi hakikat bahawa kita tahu tak? Tahu tak? Kita tak tahu. Tapi Ibn Qayyim Al-Juzi kata, orang masuk kubur ada 2 jenis. Yang pertama, dia masuk kubur, dia tergolong golongan yang dinamakan
roh mun'amah. Ada orang masuk kubur, dia termasuk golongan yang dinamakan roh mun'amah. Apa dia roh mun'amah? Roh yang hidup di alam barzakh dalam suasana mendapat nikmat. Apa dia nak? Allah bagi. Nak balik tengok keluarga dia, nak ziarah keluarga dia, dia lapar, dahaga nak minum, Allah bagi. Hidup dalam suasana mendapat, itu namanya roh mun'amah. Pasal apa roh mun'amah? Sebab dia yang pertama sama ada dia boleh jawab soalan munkar nakir, atau yang kedua dia masuk kubur hari Jumaat. Tu kata Syekh Ibn Qayyim. Yang pertama dia masuk kubur, dia boleh jawab soalan munkar nakir, selamat. Atau yang kedua dia mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat. Berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, man mata yaumal jumu'ah aw lailaha waqahu Allah min azabil qabr. Nabi kata, barang siapa meninggal hari Jumaat atau malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, Allah selamatkan dari siksa kubur. Itu Nabi kata. Saya kata pula hari Jumaat mungkin nakir tak bekerja, mungkin nakir cuti macam Johor. Mungkin nakir tak kerja hari tu. So, bila saya kata mungkin tak kerja, ada orang tanya, Ustaz, macam mana pula kalau orang tu mati hari Khamis masuk kubur Jumaat? Maka saya jawab, mungkin nakir ongkol ada. Ada orang bukan nakir ongkol ada. Dia kena jugalah dia. Satu. Yang kedua, dinamakan roh mu'azzabah. Pasal apa roh mu'azzabah? Dia tak jawab soalan munkar nakir. Pasal tak jawab, pahala tak ada, amal ibadat tak ada. Pak kita mak mati tak pernah semayang semua hidup, agak-agak dia jawab tak soalan munkar nakir? Dia jawab tak? Tak, memang tak boleh punya. Dia tak boleh, mereka disiksa. Sampai bila? Sampai dia boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, mereka akan disiksa sampai hari kiamat. Itu dinamakan roh mu'azzabah, kata Ibn Qayyim. Allah Akbar. Tuan-tuan, pilih nak yang mana? Habis. Akhir sekali, tuan-tuan, saya kata tadi, datang Ramadan, dua misi besar. Yang pertama, nak bagi peluang kita kumpul sebanyak-banyak pahala. InsyaAllah kita akan bertemu Ramadan. Melalui apa? Melalui puasa, melalui amal ibadat, melalui sembahyang tarawih, melalui baca Quran, melalui sedekah, melalui amal jariah. Kita buat, apa buatlah. Pahala berganda-ganda. Allahu Akbar. Dan yang kedua, bagi peluang kita buang dosa. Dan kalau ini tak tercapai, hasil apa? Dia tak mampu mengumpul pahala dan dia tak mampu membuang dosa. Maka apa aku jadi orang ini? Apa jadi orang ini? Dalam hadis Nabi ada menyebut, diriwayatkan pernah satu ketika masa Nabi naik mimbar, dia tak nyata untuk apa, biasa naik mimbar macam khutbah lah. Cuma dia kata masa Nabi naik mimbar, ketika Nabi pijak tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba sahabat-sahabat dengar Nabi kata amin. Tiba-tiba Nabi kata amin. Nabi naik pijak tangga yang kedua, Nabi kata amin, lagi kuat. Nabi naik pijak tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Semua sahabat dengar. Habis selesai semua, Salman Al-Farisi bertanya, kata, ya Rasulullah, masa Rasul naik mimbar tadi kami dengar 3 kali Rasul sebut amin, pasal apa? Tiba-tiba kata amin, pasal apa? Maka Nabi jawab, Nabi kata masa aku naik mimbar tadi, tiba-tiba datang Jibril kepada aku. Jibril datang kepada aku nampak, kamu tak nampak. Ini nak cerita hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak Jibril, orang lain semua tak nampak. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tauhid, tuan-tuan belajar ilmu kalam, ulama-ulama tauhid kata, di antara kita dengan makhluk malaikat, makhluk jin, makhluk syaitan yang hidup ala ghaib, tak boleh bertemu. Lebih-lebih lagi nak berkomunikasi, memang tak boleh.
kecuali kalau kedua-duanya atau kita dengan dia berada di satu alam, sama ada alam kita atau alam dia. Kita dengan malaikat tak boleh bertemu, kita dengan jin tak boleh bertemu, melainkan kalau dia datang ke alam kita atau kita pergi ke alam dia. Baik, kalau dia datang ke alam kita, semua kita nampak dia. Malaikat kah dia, jin kah dia, syaitan kah dia, hantu raya kah dia, yang penting dia datang ke alam kita, semua nampak. Tiba-tiba seorang nampak hantu, kata dia. Mana tu? Kat Dina. Dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Itu nama dia imajinasi, bayangan akal. Itu bukan hakiki. Dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Dia menjerit, hantu, dia mana tu? Dia seorang, orang lain tak nampak. Itu nama dia imajinasi. Apakah Nabi ada imajinasi? Ini yang nak cerita ni. Tak apa, saya dah habis ini dulu. Kalau hantu, syaitan, tak kira lah, jin yang datang ke alam kita, jin syaitan tu. Dia makhluk yang tidak punya jisim khas. Kalau dia nak datang ke alam kita, dia boleh jelma dalam apa bentuk dia nak. Manusia ke, haiwan ke, ular ke, belalang ke, itu suka dia lah. Kadang-kadang dia datang bentuk budak kecil, mata merah, perut buncit, bogel. Kita boleh pandai-pandai panggil toyol. Mana mari toyol ni? Orang Melayu pandai-pandai panggil, mana ada Quran sebut inna toyolun, tak ada pun. Quran tak sebut, hadis pun tak sebut. Kita pandai-pandai bagi nama toyol. Kadang-kadang dia datang ke alam kita bentuk perempuan cantik lah. Kita panggil apa? Pontianak pula. Mana ada Pontianak? Kadang-kadang dia datang ke alam kita bentuk lelaki besar, tinggi, mata merah, badan berbulu. Dia panggil hantu raya. Ada hantu raya tak? Pasal apa panggil hantu raya? Sebab dia besar. Orang Melayu ni besar raya tak? Buat jalan besar sikit jalan. Buat pilihan besar sikit. Hari besar sikit. Buat koridor besar sikit. Nampak hantu besar sikit. Hantu raya. Tapi besok apa raya tak tahulah. Itu syaitan lah tu. Kalau dia datang ke alam kita, semua kita nampak dia. Tak kira apa nama sekalipun. Tapi kalau seorang nampak, orang lain tak nampak, itu nama dia imajinasi. Tetapi kalau kita pergi ke alam dia, kita nampak semua dia, orang tak nampak kita pula. Ada kemungkinan yang berlaku atas saudara kita, apa, acap. Dah jumpa belum? Ada kemungkinan masuk ke alam dia. Kita tak nampak dia nampak orang lain. Mungkin besok berusaha dia benar balik, orang jumpa. Kalau tak benar balik terus, dia menikah dengan dia, bersatu dengan dia, duduk dengan dia, terus habis dengan dia. Besok nampak kerangka aja, tak mustahil. Tapi soalannya, kalau ulama tauhid kata orang tu nampak, orang tak nampak, itu imajinasi. Baik, macam mana Nabi kata aku nampak Jibril, orang lain tak nampak? Apakah Nabi ada imajinasi? Nabi tak ada imajinasi, sebab Nabi Allah anugerah kelebihan mata dia boleh nampak benda orang tak nampak. Nabi duduk di sini, berlaku bangunan sebelah. Bangunan sebelah. 3 orang anak muda sedang berpakat. 3 orang anak muda sedang berpakat. Yang seorang kata aku nak puasa tiap-tiap hari. Kata seorang lagi, mulai besok aku tak nak kahwin. Kata seorang lagi, aku pula tiap malam aku tak mau tidur, aku nak berjaga beribadat. Seorang nak puasa setiap hari, yang seorang tak nak kahwin, yang seorang nak berjaga tiap malam. Nabi tahu tu apa yang berlaku tu. Cuba kau pergi cak sebarang sana, tu ada 3 orang budak panggil mari sini. Nabi nampak. Dia nampak, orang tak nampak. Lepas tu Nabi sebut hadis qala Rasul, inni arakum min warai kama arakum min khalfi. Nabi sebut, aku pandang kamu di belakang aku, ni kata Nabi, sama seperti aku pandang kamu di hadapan aku. Lepas tu Nabi kata, aku pandang jalan depan, aku nampak belakang. Nabi dia pandang depan, dia nampak belakang, walaupun tak ada side mirror. Tapi apa pakai side mirror, dia pandang depan, dia nampak di belakang. Kita berjalan pandang depan tak nampak. Yang belakang, kau tidak kenapa tiang dilanggar je. Berjalan ke depan, pandang depan, dilanggar je tiang. Lepas tu haram jadah tiang ni. Nasib baik tiang telah cakap. Tiang dia cakap, kamu yang haram jadah, bukan aku lah.
Balik cerita Nabi tadi. Nabi kata, aku nampak Jibril, kamu tak nampak. Makna bagi tahu kita, Nabi dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Itu spesial Nabi kita. Datang Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, syaqiya abdun man adraka Ramadan fansalaha minhu walam yughfar lahu. Allahu Akbar. Nabi berkata, aku sokong, aku kata amin. Mana apa dia? Kata Jibril, ya Muhammad, celaka, sial bagi mana-mana orang yang sempat bertemu Ramadan sampai habis Ramadan, sikit pun dosa tak terampun. Allahu Akbar. Dia, sebab tadi saya kata Ramadan datang membawa dua misi. Yang pertama untuk kumpul pahala, yang kedua untuk buang. Tiba-tiba ada orang sampai habis Ramadan, sikit pun dosa tak terampun. Apa dia buat? Apa dia buat? Mungkin tak puasa lagi. Cuba minta maaf ya, saya bukan apalah. Cuba tuan-tuan perempuan dia, cuba intip tengok orang yang dapat berniaga di bazar Ramadan tu. Apa dia buat banyak hari di rumah dia? Cuba intip tengok. Pagi-pagi ke pasar, tidak balik pasar, nak uli tepung, buat itu, tidak potong itu, potong ini, buat itu, buat ini. Pukul 3 dah nak kemah. Pukul 4 dah nak pergi bazar. Pukul 7 baru nak balik. Berbalik rumah, kemah, periuk, basuh pihat. Itu dah. Apa lagi dia buat? Apa dia dapat? Bukan nak mengata, itu realiti. Tapi apa faedah bagi dalam Ramadan? Yang tak puasa. Apa faedah bagi dalam Ramadan? Ada kemungkinan orang ini. Kalau ini orangnya, maka Jibril kata celaka, sial, tak berkat hidup. Tu Jibril kata syaqiya abdun, celaka mana-mana hamba man adraka Ramadan, siapa yang sempat bertemu Ramadan, fansalaha minhu, habis Ramadan, walam yughfar, sikit berdosa tak terampun. Satu. Nabi kata amin, aku sokong, aku setuju. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seram saya dengar tu lah. Ramadan peluang untuk kita banyakkan pahala, tapi peluang nak dunia juga. Allahu Akbar. Yang kedua, aku pijak tangga yang kedua, Jibril kata lagi, ya Muhammad, syaqiya abdun man adraka walidahu walam yudkhilahul jannah. Celaka bagi mana-mana orang yang masih ada mak dan ayah. Minta maaf lah tuan-tuan ya, bapa yang masih ada mak ayah ni, walam yudkhilah jannah, dia tak tahu nak menjadikan mak ayah dia untuk dia masuk syurga. Makna dia tak cari nak berbakti kepada mak ayah. Lebih-lebih hari di bulan Ramadan, ada mak ayah hantar masuk rumah tua-tua. Tuan-tuan, orang yang duduk rumah tua-tua tu tak ada anak, agak-agak tak ada anak. Cuba tanya dia, pakcik tak ada anak, pakcik? Oh, ada, untuk pegawai bank tu anak pakcik, pegawai di kementerian tu anak pakcik. Pergi tanya anak dia pula, yang mau hantar anak mau pergi masuk orang tua-tua siapa? Allah Ustaz. Dia minta. Saya kata, mak awak takkan minta hantar mak tu melihatkan kamu, sebabnya kamu, betul tak? Ayah kamu takkan minta hantar mak tu melihatkan kamu yang sebabnya, betul tak? Perangan kita dengan mak bapak tak senonoh. Sebab tu kata, nak hantarlah ayah ke batu tua, sudah habis cerita. Dia takkan minta melihatkan kamu yang sebab, betul tak? Saya yakin kalau ini berlaku, maka anak ini, dia boleh kata celaka, sial, tak berkat hidup. Allahu Akbar. Tolonglah tuan-tuan yang ada mak ayah ya. Ialah peluang kita cari pahala untuk masuk syurga, berbaktilah kepada Allahu Akbar. Walaupun tuan-tuan macam mana bakti kita buat pada mak ayah dia, tak akan terbalas pahala mereka. Seorang anak sanggup dukung tu, jenjeng mak dia daripada Yaman pergi Mekah mengajar haji. Tu cerita tu seorang sahabat. Tu orang Kedah tak Kok-Kor, tahu Kok-Kor? Tahu Kok-Kor? Kok-Kor tu letak di belakang. Orang panggil apa? Orang sini panggil apa? Gendong. Gendong lah. Gendong mak dia daripada Yaman pergi Mekah. Sepanjang tawaf dia gendong mak dia. Sepanjang cara dia gendong mak dia. Dia tanya, apakah terbalas budi mak saya? Oh, no. Dia, apa kamu buat tu? Sikit kamu jangan belah jasa mak kamu. Allah. Tu yang Jibril kata celaka
bagi mana-mana hamba yang ada mak ayah, seperti tak tahu nak menjadi mak ayah dia untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Dua. Nabi kata amin, aku sokong, aku sujud. Jibril kata celaka, Nabi sujud, Nabi sokong. Allahu Akbar. Tolonglah dia. Dan aku pijak tangga yang ketiga. Jibril kata lagi, ya Muhammad, syaqya abdun man zukirta indahu falam salli alaik. Ini ramai dalam ni. Ramai ni. Nak kena ni. Yang ketiga kata Jibril, celaka bagi mana-mana orang bila nama kau disebut ya Muhammad, mereka terselawat kepada engkau. Ini kena lah. Baik itu tuan-tuan, bila sebut nama Nabi kita kena jawab apa? Sekarang mau nak cakap. Tadi kenapa tak cakap? Sebut nama Rasulullah ke, nama Nabi ke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah, sebut nama dia. Kita nak kata apa? Paling tidak Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cukup dah. Kalau tidak celaka kita. Habis. Direkah cerita, itu dikatakan kelebihan Ramadan sebagai bulan kita. Bulan yang penuh barakah. Dipecah 3. 10 yang pertama kata Nabi awwaluhu rahmah. 10 yang kedua awsatul maghfirah. Dan 10 yang ketiga itqum minan nar, terselamat daripada api neraka. Kata mati di Syawal, dia pertama Syawal, 2 Syawal, ridha insya-Allah, tempat kita syurga insya-Allah. Itulah tuan-tuan kelebihan bulan Ramadan, dan sekarang kita diambang Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang sempat bertemu dengan Ramadan. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Cukuplah. Dah pun jam dah saya cakap. Jam lebih dah. Nampak. Berhenti di sini, masuk fasa yang kedua, sesi soal jawab. Kalau ada soalan, kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Besok tuan-tuan nak bekerja. Besok cuti. Cuti, patutlah. Dia, kalau ada soalan silakan. Ada soalan? Ya. Dia biasanya jamak takdim, jemaah dengan zuhur. Boleh tak apa? Ya. Ijma' ulama mengatakan boleh kita buat jamak takdim Jumaat dengan asar. Cuma kalau kita bercakap panjang lebar sikit, ada hadis ada menyebut, ya, kalau kita musafir pada hari Jumaat, ya, walaupun orang musafir tak wajib Jumaat, ya, orang musafir tak wajib Jumaat, lelaki lah dia, perempuan memang tak wajib pun. Orang lelaki kalau dia musafir maka gugurlah kewajipan Jumaat. Tapi Nabi kata, qala Rasul, apabila idza nazala, kamu turun ke tempat kebetulan di situ ada Jumaat, maka lebih aula kamu pergi sembahyang Jumaat. Cuba tengok Nabi sebut tu. Walaupun kita musafir gugur fardu, tapi tak apa. Tapi tempat singgah tu ada Jumaat, ada masjid sembahyang Jumaat, lebih baik kamu singgah. Bila singgah Jumaat, saya musafir, macam mana nak buat qada, macam mana nak buat jamak, maka boleh bayang Jumaat dengan niat sembahyang Jumaat 2 rakaat makmuman kerana Allah Ta'ala. Habis pakai sembahyang usalli fardal asri raka'ataini qasran wa majmu'an ma'al Jumaah, jamak dengan Jumaat. Buat asar 2 rakaat, habis imam bagi salam, kita baca buat asar 2 rakaat. Boleh bagi jamak asar dengan Jumaat. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Tak ada lah. Cukuplah, nak balik cepat. Tuan ada. Ya, ada lagi. Silakan. Tentang sedekah tuan. Sedekah. Kita pergi masjid. Sedekah lah RM1, RM2. Ada ustaz baru ni kata kalau kita sedekah, baca bismillah tak boleh. Tak ada berkat dah. Mesti kita masuk duit, mesti baca bismillah. Jangan tu tuan. Kalau tak baca? Tak baca tak berkat dah kata. Tak berkat. Ustaz cakap tu. Tak. Cuma dia lah berpadukan hadis Nabi. Seelok-elok setiap apa kita buat, kita baca bismillah, ya. Nabi sebut apa tu? Kullu amalin la yubda bi bismillahi fahuwal abtar. Mana-mana amalan tak dibaca bismillah, maka amalan itu sia-sia. Tapi soal sedekah tidak mengatakan mesti berkata bismillah.
So, sedekah bila kita bagi, sedekah tak baca bismillah. Pahala tu ada. Bukan bagi tak baca bismillah, pahala tak ada. Itu salah, itu tak betul. Dia bukan berkata tak berkat, apa yang tak berkat mana pahala. Cuma kita kena bezakan antara dengan sedekah itu dia ada dua. Ulama fiqh kata bila kita masuk tabung masjid bagi kepada orang sedekah, ulama kata sedekah ada dua jenis. Dia yang pertama ada sedekah wajibah. Yang kedua sedekah sunat. Ada sedekah wajib, itu zakat. Dalam Quran dia tak kata sedekah, dia kata zakat. Allah sebut dengan firman-Nya, innamas sadaqatu. Sesungguhnya zakat itu dia makna zakat. Tapi Allah kata sedekah pakai zakat. Itu maknanya ada sedekah yang wajibah, tapi Allah sebut sedekah. Mana dia zakat. Yang kedua ada sedekah sunat. Sedekah sunat ada dua. Ada sebut jawab tadi tu. Sedekah sunat ada dua. Yang pertama dia panggil sedekah ammah, yang kedua dia panggil sedekah jariyah. Sedekah ammah apa dia? Tuan-tuan masuk tabung masjid RM1. Tuan-tuan tak tahu masjid apa tabung tu. Mungkin nak kompon, nak baiki tingkap ke jamban ke apa rosak, boleh jadi. Ataupun nak kompon duk bayar penceramah, boleh jadi, tak tahu. Itu namanya sedekah ammah. Siapa buat sedekah ammah, tuan dapat 10 pahala. RM1 tuan bagi, dapat 10 pahala. Tetapi sedekah jariyah itu bukan 10 pahala lagi. Orang nak buat surau, nak buat masjid, nak buat mahat tahfiz, nak buat apa lagi. Datang duit dia nak buat masjid, itu nama dia sedekah jariyah. Berapa pahala dia? Allahu Akbar. Bukan 10 lagi dah. Ya, berapa pahala dia? Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perbandingan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah, tu yang sedekah wajib, yang sedekah jariyah tadi, fi sabilillah, nak buat masjid, nak buat surau, buat matafi, buat apa lagi, banyaklah, tak kira lah. Dia buat jabatan, dah tahu dah dia buat jabatan, itu nama sedekah jariyah. Maka Allah kata bandingannya sama seperti tuan-tuan tanam sebiji benih. Nak beza yang tadi tu, yang tadi itu sedekah ammah, RM1 dapat berapa? 10. Yang ini bukan 10 lagi dah. Yang ini Allah kata sama seperti tuan-tuan tanam sebiji benih, lalu tumbuh satu pokok mengeluarkan 7 dahan. Setiap dahan mengeluarkan 100 biji buah. Ke 7 dahan berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda lagi berapa? Kali 2 lagi berapa? 1000, 1004. Itu beza tadi. Lepas tu saya kata, kita kena faham, ini sedekah ammah ke sedekah jariyah. Datang seorang minta sedekah, tuan-tuan tak kenal dia, tuan-tuan bagi RM1, tuan-tuan tak tahu dia buat apa. Mungkin dia beli rokok, isap habis. Dia beli 3 ekor, tak kenal habis. Tuan-tuan dapat 10 pahala. Tak apa, itu biar dia, tuan-tuan dapat 10 pahala. Itu sedekah ammah. Ada sedekah jariyah, berapa? 1000 apa? 1400. Itu daripada RM1. Yang jariyahnya apa dia? Bila siap baru nanti orang pakai, dividen yang bercocok sampai. Itu dia kata kelebihan sedekah jariyah. Ya, itu perbezaan dia. Ya. Jadi kesimpulannya, tuan baca Fatihah bismillah ke tak baca ke, pahala ada. Cuma mungkin itu tadi anggap begitu kebajikan. Cuma Nabi kata, kullu amal, apa pekerjaan. Takkan ada masuk RM1 tak baru pekerjaan juga kot. Pekerjaan amalan yang tidak punya doa khusus, maka doanya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu nak tidur ada doa tak? Ada doa. Nak naik kereta ada doa tak? Ada. Apa amalan tak ada doa? Apa amalan tak ada doa? Mandi sunat, mandi wajib ada doa, mandi sunat ada doa. Apa doa dia? Sahaja aku mandi sunat itu ya. Yang tak ada doa, maka doa dia apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang Nabi kata, kullu amal, setiap amalan, pekerjaan yang tidak doa dan tak baca bismillah faul abtar, maka sia-sia, tak ada apa, pahala tak dapat. Habis itu ya, wallahu a'lam. Habis ya. Apa lagi soalan? Contohnya kita solat, kita lepas yang kita habis, imam dah rukuk, so patut kita habis Al-Fatihah kita ataupun mesti kena habis Fatihah.
Tak habis Fatihah tak sah sembahyang kita. Sebab Nabi kata qala Rasul la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah sembahyang bagi orang yang tidak menghabiskan baca Fatihahnya. Maka sebab tu kita kena baca Fatihah bagi habis. Macam dah habis macam mana? Baru sudah rokok dah imam. Sudah buat. Maka kita kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Aku tidak lagi ikut imam. Biarlah dia rokok sebab dia baca laju. Aku baca perlahan, aku seluruh apalah. Sebab tu kalau dia tahu imam laju, kita imam, oh imam ni dia 4 ni. Kita kena ni di dia 4. Dia maka imam dia suka baca lepas waladdallin amin inna a'tana. Imam dia baca pendek. Dia maka kita boleh baca Fatihah semasa imam sedang baca Fatihah. Untuk lama baca macam main tarawih. Main tarawih. Kadang-kadang imam-imam yang suka baca ayat-ayat lazim. Kita baca Fatihah lambat. Boleh kita baca Fatihah masih imam kata ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam pun waladdallin, kita pun amin. Sambung balik baca Fatihah. Boleh, tak ada masalah apa. Tapi jangan mendahului imam ketika baca Fatihah. Kecuali sembahyang sir, zuhur ataupun asar. Betul imam baca Fatihah belum? Kadang-kadang kita tak tahu, imam tak baca Iftitah. Imam baca Iftitah, kita tak baca Iftitah. Imam Allah berkabirah, kita bismillahirrahmanirrahim. Tak salah. Tetapi kalau bacaan ni jah kuat maghrib isya, jangan kita mendahului dia. Dia faham ya? Allah Allah. Bagi dua soalan. Ya, sila. Ya, waalaikumsalam. Ya. Macam mana kita nak buat mak kita daripada lain tak clear supaya dia boleh clear? Nak bagi clear? Tuan-tuan jual lah, jual pergi masjid kata. Taklah kita nak supaya mak kita ni pindah ke lain yang clear dah pupuk ni lah. Dia macam itu kerja dia, macam kita nak halang tak boleh. Yelah misalnya kita yang ada ni nak buat dia boleh tukar lah kan. Bisik-bisik lah, jom kita pergi masjid kan, gini-gini kan. Kita dah meninggal. Ha? Sebab kita dah meninggal yang tak kita tadi kan lah. Yang pergi pasar, pergi jual, balik-balik tak ada buat amalan. Tadi masuk dalam kubur lain tak clear. Dan kita nak mak kita ni supaya lain ni clear, pindah clear. Tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Dia bila seorang masuk kubur tak clear, memang tak clear lah. Tak, kita yang jadi anak dia ni. Walaupun kita anak dia, tak boleh. Kita doa ke kita Tak boleh, tak sampai. Sebab itu hari ini, isu hari ini, tak apalah kita bahas soalannya. Sebab isu hari ini, dia baik, terima kasih. Isu hari ini, isu tahlil. Minta maaf ya, Isu tahlil. Ya. Sebab orang Melayu ni dah sinonim dengan tahlil. Betul tak? Orang Melayu ni bila kenuri, tahlil. Bila buat tahlil, kenuri. Betul tak? Bila kenuri, tak kira kenuri apa. Kenuri birthday, kenuri sambut hari lahir anak, tahlil arwah. Kenapa? Tak logik sangat. Ya. Kenuri apa? Oh, anak masuk asrama, tahlil arwah. Apa kena masuk asrama tahlil arwah? Jadi ini isu hari ini. Orang tanya ustaz, 3 ustaz orang tanya. Tanya ustaz ni. Ustaz, kalau saya dapat tahlil arwah atau mak saya dah meninggal, boleh tak? Ini soalan tadi tu. Ustaz tu jawab, tak boleh. Sampai pahala. Kita buat tahlil sampai. Ya. Itu yang orang buat tahlil tu. Tanya ustaz yang kedua. Orang lain tanya ustaz yang kedua, ustaz, kalau saya dapat tahlil mak saya dah meninggal, boleh tak? Ustaz tu jawab, nak buat tu boleh. Tapi pahala sampai tak sampai, itu urusan Allah. Ada ustaz jawab macam tu. Tanya ustaz yang ketiga, ustaz ni agak utara sikit lah. Ustaz, boleh tak sebab tahlil tu arwah saya? Ustaz tu jawab, tak boleh, bid'ah, sesat, masuk neraka. Siapa yang buat tahlil masuk neraka, yang ditahlil ke masuk neraka juga. Habis mana yang betul 3 ni? Orang tanya saya, Dato' Ustaz, kalau saya dapat tahlil arwah mak saya, boleh tak? Ada soalan tadi tu. Saya jawab senang je. Nak buat tu boleh, apa salah nak buat? Cakap tadi lah, kata buat benda baik. Nak baca Quran, baca Yasin, nak hadiah pahala. Baik tak baik? Baik. Sampai tak? Itu kena cek. Cek apa Ustaz? Mak ayah itu ada tak akaun akhirat?
Ada tak akaun? Akaun akhirat. Bukan akaun dunia. Akaun dunia untuk apa? Akaun dunia untuk simpan duit. Tuan-tuan bekerja makan gaji. Hari ini dia tak bayar cash. Gaji bayar mana? Masuk akaun. Kena buka akaun. Kalau tak buka akaun, dapat gaji? Tak dapat. Sama akhirat. Kita kena buka akaun akhirat baru dapat pahala. Akaun dunia simpan duit, akaun akhirat simpan pahala. Dia buka akaun tak? Mak kita, ayah kita ada buka akaun tak? Apa akaun Ustaz? Akaun tu sembahyang dia. Nombor dia 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Itu lah dua akaun dia 24434. Orang sembahyang dia buka akaun. Tuan-tuan dah buka akaun. Tuan-tuan buka akaun dalam malam ni datang dengan ceramah, ada pahala tak? Masuk akaun tuan. Tuan-tuan ada akaun. Besok tuan-tuan mati, akaun masih ada. Anak-anak buat tahlil, hadiahkan. Masuk tak? Tiba-tiba mak tak pernah sembahyang semua hidup. Ada akaun tak? Habis Nabi pahala sampai tak? Macam mana akaun tak ada? Itu soalan tadi. Maknanya anak-anak boleh bantu mak ayah kalau akaun dia ada. Kalau akaun dia tak ada, apa? Sebab sembahyang itulah. Kerana Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul al-farqu bainal muslim wal kafir tarikis salat. Yang membezakan seorang Islam dan orang kafir tinggal sembahyang. Tu Nabi kata, bukan saya kata, bukan saya mentapirkan orang, tidak. Tu hadis sahih dengan sanad yang sahih. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikis salat. Nabi kata yang membezakan seorang Islam dengan kafir tinggal sembahyang. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan Islam. Tak sembahyang? Siapa dia? Takut sebut tu. Tak mau sebut. Ini Nabi kata, bukan saya kata. Allah, takut apa? Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikis salat. Yang membezakan Islam dengan kafir tinggal sembahyang. Siapa sembahyang dia Islam, tak sembahyang dia kafir. Cakap le, takut nak sebut. Tapi kafir apa? Sebab ulama kata kafir ada dua. Dia yang pertama, kalau orang dalam Islam, dia kafir fasik. Nama dia kafir fasik. Betul, orang pernah tanya saya, Ustaz, kalau orang tak bantu kafir, habis jangan bertanam di kubur orang Islam. Saya kata dia kafir fasik, bukan kafir fujur. Yang kedua, kafir yang tak terima agama Islam, itu namanya kafir fujur ataupun kafir fajir. Allah sebut dalam surah Nuh. Beliau rujuk surah Nuh. Allah kata apa? In tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ada kafir fajir. Kafir fajir, kafir tak terima Islam. Yang kedua, kafir dalam Islam, tapi dia Islam cuma tak sembahyang, maka dia kafir fasik. Maka kedua-dua kafir ini, kata ulama, apa kebaikan dia buat Allah tak terima. Habis. Jadi dia kata tadi, orang Islam tak sembahyang, dia kafir fasik. Dia sedekahlah macam mana pun, dia hajilah, puasa macam mana pun, pahala tak ada. Sebab akaun dia tak ada. Sama lah orang kafir. Orang kafir dia buat masjid, orang dengar orang Islam buat masjid, dia bagi derma 10,000. Ada pahala tak? Ada pahala tak? Tak ada. Hari ni orang kafir banyak buat baik, tuan-tuan. Orang kafir hari ni kalah kita. Dia dengar orang buat masjid kata-kata ribu, dia bagi puluh-puluh ribu buat masjid. Baru-baru ni imam di Kedah pening kepala. Imam di Kedah pening kepala, telefon saya. Ustaz, ada soalan. Apa dia? Nak tanya soalan. Soalan apa? Ni Cina hantar lembu sekor untuk buat korban. Boleh terima tak? Di Kedah Cina hantar sekor lembu. Imam, ini lembu angkat buat korban. Imam pening kepala. Dia telefon saya, boleh terima tak Ustaz? Saya kata lah, bukanlah buat curi, orang bagi. Habis macam mana niat esok ni? Ini adalah lembu korban si Acong. Kalau itu kan, saya tak payah niat korban, mana boleh buat korban. Dia, awak sebelah makanlah lembu tu. Tu bagi dia tak ada pahala. Walaupun suruh buat korban, tak payah buat korban. Sebelah sebelum raya pun tak apa, makan. Mana bagi dia pahala tak ada. Jadi kesimpulannya, soalan tadi,
Kalau orang tu buat baik, dia semayang, insya-Allah. Tapi kalau tak semayang, ekor tak ada. Anak boleh tolong? Tak boleh. Dia boleh akhirat besok. Anak tak tolong. Allah Subhanahu firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Anak-anak tak ada tolong kita, harta tak ada tolong kita, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera, dengan ibadat yang banyak macam tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh faham? Tuan-tuan harap anak sangat dah. Itu saya kadang-kadang tuan-tuan, dia kata apa? Saya kata, orang yang tak semayang, bukan dia tak tahu sembahyang itu wajib, tapi sengaja tak semayang. Orang yang sengaja tak semayang berarti dia sengaja pilih jalan untuk masuk neraka. Memang dia sengaja pilih jalan dia nak masuk neraka. Dia ada masuk neraka. Ha. Ya? Solat. Okey, macam satu amalan kan, dia solat subuh, Zuhur, Maghrib, Isyak. Besok tu dia sembahyang tapi dia kadang untuk asar. Dia tak ganti asar. Boleh ke? Padahal lepas hari berlumpur satu hari. Macam mana? Contohnya dia Dato' Ma'bah, dia solat subuh, Zuhur, Maghrib dan Isyak. Asar dia tinggal. Yang tinggal tu pasal apa? Asal tinggal lah, mungkin sibuk apa ke. Besok tu dia solat, hari besok dia solat, tapi dia kadang untuk asar semalamnya. Boleh terima tu? Yang tinggal tu pasal apa? Mungkin dia sibuk, terlupa apa. Tapi dia kadang. Kalau sengaja tinggal, kata Nabi, qala Rasul, man tarakas salatal asr ta'ammidan faqad habita amalu. Barang siapa sengaja tinggal solat asar, terhapuslah pahala-pahala amalan yang lain, habis. Pasal apa? Benda tu pernah berkaitan saya. Dia kata benda tu kita kadang, mana benda tu dah Melainkan kalau tak sengaja, dia naik kereta, macam datang si jam ke misalnya kan. Macam saya tadi datang dari rumah saya 5.20 sampai sini kat pukul 8. Berapa jam dia Kuala Lumpur ke sini? Tu tadi mari tadi. Dia takdirkan nasib saya sembahyang asar di rumah saya. Kalau belum asar lagi, mana saya sembahyang asar? Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Sampai sini saya sembahyang maghrib, saya qada asar. Dia tak apa. Tapi sengaja tak sembahyang dan qada pun tak ada. Habis buat amalan-amalan yang lain. Tapi Ustaz, dia kadang kalau besok hari dia kadang untuk semalamnya. Qada tak apalah. Cuma dia tinggal tu kenapa soalannya? Sengaja ke tak sengaja? Mungkin terlupa ke apa. Mana boleh lupa semayang, atau tak khusyuk sampai tak ingat semayang. Habis dia ingat benda apa? Dia ingat nombor ekor. Dia tak ingat semayang. Tak boleh lah. Punya tu terima atau tidak? Ya? Dia punya pahala terima atau tidak? Tak apa, tidak lah dia. Kalau betul lah, terima lah semayang dia. Tapi kenapa tinggal itu soalannya? Soalan saya. Dia terlupa. Macam mana boleh lupa? Terlupa mungkin masa tak ada. Ada sebab lah, bukan sengaja. Ada sebab. Tak apa. Lepas tu besok dia qada. Pasal besok qada. Patut lepas tu mayang maghrib qada lah asar tu. Kalau untuk malamnya. Tapi tak apa je kalau qada malam tu. Itu soalannya tu. Kalau qada malam tu satu sembahyang ni. Dan satu sembahyang miss, Allah sebut dalam Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an solat. Dia tak kata solawat, solat. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Maksud neraka wail pasal apa? Alladzina hum an, mengenai solat. Dia tak kata solawat, mengenai satu sembahyang dia tinggal. Habis. Lepas tu saya kata sembahyang bukan macam matematik. Dia walaupun awalnya kita diperatukan 50 waktu sehari semalam, tapi dikurangkan tinggal 5. Tapi Nabi kata qala Rasul khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan. Kalau tuan-tuan buat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pahala yang tuan-tuan dapat seolah-olah tuan-tuan mengerjakan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Pahala yang kita dapat 50. Buat 5 dapat 20, buat 4 dapat 40. Oh no. Dia bukan macam matematik. Matematik 5 tolak 1 Pak, sembahyang 5 tolak 1 kosong, habis. Lepas tu sembahyang. Tolonglah pentingkan sembahyang. Buat elok-elok, pastikan sembahyang sah, pastikan Allah terima. Baru sempurna ibadat yang lain. Tak sempurna sembahyang kita, tak cukup sembahyang kita, tak terima sembahyang kita, habis yang lain. Habis, okey? Dia faham? Ada lagi? Apa beza solat awal waktu dengan akhir waktu? La ilaha illallah. Itu masa dah tanya soalan juga. Kadang orang tak tahu
Sahabat tanya Nabi, ayul amal khair ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi jawab, as-salat fi awqatiha, sembahyang lewat waktunya. Baik, yang paling baik. Yang beritahu lewat-lewat itu pasal apa? Dalam hadis lain Nabi sebut salah satu la tuakhiruna kunna, 3 perkara jangan kamu tangguh-tangguhkan. 3 perkara jangan kamu tangguh-tangguhkan. Tu Nabi sebut tu. Yang pertama, wal jana as-salatu idza atat, sembahyang bila masuk waktu. Tangguh apa? Tangguh apa? Tu yang pertama tu, as-salatu idza atat, sembahyang bila masuk waktu. Tangguh apa lagi? Orang syok tengok TV gambar elok, tengok TV, la ilaha illallah, berhentilah sembahyang. Satu. Yang kedua, wal janazatu iza hadarat, bila berlaku kematian. Tunggu apa lagi? Uruskanlah. Korek kubur, mandikan, kapankan, sembahyang ke, tua tanam. Ini mati hari ini, besok pun uruskan apa? 2. Yang 3 kata Nabi, wal aima'u iza wajadat kufa, anak gadis dah matang, dah remaja, ada orang datang Minang, dia kufu, lepaskanlah. Ini banyak sewil, banyak sengil. Tanya kerja apa, gaji berapa. Ya. Agak kufu bagilah, tak payah tak banyak. Ya. Tapi tengoklah pula, kalau datang makfit, tak payahlah. Banyak lagi orang lain yang boleh. Dia, okey. Apa lagi soalan? Bagi soalan, bagi habis soalan. Apa lagi? Ya, silakan. Ya, yeah. Bayar zakat ada niat dia. Kalau kita beri pada orang zakat, masa nak beri itu kita, inilah zakat saya kan, tiba-tiba nak potong gaji, maka kita, siapa yang nak potong? Mesti ada orang tukang potong tu, pegawai pejabat kita kan, beritahu dia lah potong zakat saya, itu niat lah tu. Dia takkan potong kalau kita tak benarkan, betul tak? Dia akan potong bila mana kita benarkan. Tuan, saya nak potong gaji saya untuk zakat. Itu niat lah tu. Oh, tak ada. Orang sama, niat lah juga. Niat lah tu. Isi borang serah itu niat lah tu. Lebih-lebih kuat lagi, itu nama dia akad. Ambil akad lagi kuat daripada niat. Wallahu'alam. Okay, apa soalan lagi? Dah. Definisi musafir puasa ni, zaman dulu, zaman sekarang ni ada kenderaan macam-macam. Kalau orang tu misalnya kata dia rasa musafir ni nak pergi utara sana, Ya. tak puasa, Tak kira. Nabi tak sebut kata itu. Dia kata tak. Dia kata kelonggaran bagi orang musafir ni, dia harus tak berpuasa. Dia harus tak berpuasa. Dia tak kira, dia tak kira. Buka Al-Quran, surah Al-Baqarah mencerita pasal puasa tadi ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Allah sebut tu. Kamu sakit aw ala safarin, kamu musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra. Boleh. Orang sakit, orang musafir, kamu boleh tak puasa. Bilang berapa hari. Boleh tak puasa. Tapi hari ini kita musafir, ada kemudahan. Yang tak puasa tu pasal apa? Nampak tak? Kita hari ini masuk kereta aircon, masya-Allah. Ya. Susah tak musafir hari ini? Tapi kalau dia tak puasa boleh. Tapi Allah kata jangan. Wa in kuntum maridan aw ala safarin, atau musafir, ta'iddatun min ayyamin ukhra. Nampak tak? Boleh faham tak? Mana itu kelonggaran. Kelonggaran kepada kita orang musafir. Mungkin musafir kadang-kadang ni juga dia bawa kereta dia pun dahaga juga. Oh, kita kadang-kadang tu boleh kita buka. Lepas tu kita qada lah. Ada ruang kita tak puasa. Ya, tapi sembahyang ada ruang tak sembahyang? Oh, tak boleh, tak boleh. Sembahyang tak boleh. Dia tak ada ruang. Dia kata kalau kamu tak ada sembahyang, tak apalah, tinggal. Lepas tu kamu kira lah kamu qada. Tak boleh. Sembahyang ulama kata tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk. Tak boleh baring. Mentang. Tak boleh melentang. Guna mata. Kena buat juga. Habis itu. Tak ada ruang untuk kita nak excuse. Puasa boleh, haji boleh, zakat boleh. Tak sembahyang, tak boleh. Ya, boleh faham ya? Mana kemudahan untuk musafir, betul lah. Macam cakap tadi lah, tadi soalan kan, orang musafir, dia tak wajib jemaat. Tapi ulama kata, Nabi kata, tiba-tiba orang musafir, dia pergi singgah kampung, pergi itu, ada orang jemaat situ. Maka afdal, lebih baik dia pergi jemaat. Di mana Pak tengok? Maknanya orang puasa,
Kemudahan ada. Nak puasa ke tak puasa? Dia musafir, tak puasa kan? Sing pergi minum situ. Datang pegawai maksiat, tangkap. Dia tak kira kau musafir, tak musafir. Dia tanya kau you musafir tak? Dah, tangkapnya. Pasal apa? Tak hormat bulan Ramadan. Itu bukan dia tak puasa. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Habis betul-betul. Ini suruh tanya, tak nak tanya. Lepas ni kan masa makan, Ustaz soalan. Aku nak makan, betul jawab soalan. La ilaha illallah. Suruh tanya, tak nak tanya. Masa nak makan kan baru tanya. Aku nak makan, nak jawab macam mana? Itu tak apa lagi. Baru ni di Seremban, satu masjid, awak cakap di mana? Di Negeri Sembilan. Masjid, beribu orang. Dah lewat ceramah aku, habis. Saya tanya ke tuan-tuan, kalau nak balik cepat, jangan tanya. Tak tanya subuh, seorang tak tanya. Terima kasih sebab sejauh nak balik. Habis semayang masuk jamban, dalam jamban pangang punya manusia. Dalam jamban tanya soalan. Tuan-tuan, saya buat baca tak dengar, malas nak jawab. Fikir guna otak sikit. Kalau saya nak jawab guna hadis, guna Quran, macam mana saja. Dalam jamban tanya soalan, dalam masjid tak nak tanya. Itulah malam ni, depan ni soalan tak ada. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa narda bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Saya akhiri dengan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.